Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita ni adalah cerita rakyat tentang seorang anak yang derhaka. Ni cerita tentang si Tanggang. Pada zaman dulu, di sebuah kampung yang terpencil, terdapat satu keluarga yang sangat miskin. Ayah bernama Si Talang, ibu bernama Si Daruma, dan anak bernama Si Tanggang. Satu-satunya anak mereka. Si Tanggang ini dia suka berburu binatang dan juga suka mendayung sampan. Ya, setiap hari dia akan mendayung sampan dan bila benda ni dia buat hari-hari, dia jadi semakin mahir. Pada satu hari, si Tanggang ini mendayung sampan menyusuri sungai. Bila sampai di muara, si Tanggang ternampak ada satu kapal besar berlabuh di muara tersebut. Dan di atas kapal tu, nahkoda kapal ni bila dia nampak je si Tanggang ni, dia terpesona sebab cara Tanggang mengemudi sampannya ya sangat menarik perhatian dia. Jadi dia menyuruh salah satu anak kapal tu pergi tangkap Tanggang ni dan bawa naik ke kapal. Bila nahkoda tu dapat tangkap Tanggang, dia bawa Tanggang naik atas kapal dia. Dia pun bawa Tanggang pergi berlayar sekali. Jadi sebabkan kemahiran Tanggang ini mengemudi kapal tersebut, ya, amat sayang pada Tanggang ini. Semasa dalam pelayaran, Tanggang melakukan semua kerja yang ada atas kapal itu. Nahkoda ni dah tua. Dia patut cari pengganti untuk mengemudi kapal dia yang besar tu. Nahkoda ni ada seorang anak perempuan yang sangat cantik. Lalu nahkoda ni berfikir, kenapa dia tak kahwinkan Tanggang dengan anak perempuan dia? Kalau dikahwinkan, dapatlah Tanggang menggantikan tempat dia sebagai seorang nahkoda. Dia pun, nahkoda ni pergi tanya Tanggang. Tanggang, mahukah kamu menjadi menantuku dan mengahwini anak perempuanku? Kamu akan aku lantik menjadi nahkoda kapal yang besar ini. Bila Tanggang dengar saja permintaan nahkoda ni, Tanggang pun dengan hati yang gembira menerima usulan daripada nahkoda ni. Ialah Tanggang kan memang suka berlayar. Apatah lagi bila diberi satu jawatan yang paling tinggi dalam kapal tersebut. Berkahwinlah Tanggang dengan anak nahkoda ni. Tanggang mula rasa riak bila dia menjadi nahkoda kapal tersebut. Ialah bila jadi nahkoda maksudnya dia jadi ketua. Bila jadi ketua, dia memegang tanggungjawab dan semua arahan-arahan keluar daripada mulut Tanggang. Apatah lagi, dia mendapat seorang isteri yang cantik, yang pandai, lemah lembut. Jadi Tanggang ni dia merasa macam dia mempunyai segala-galanya di dunia ini. Ya, satu hari setelah jauh berlayar, nahkoda Tanggang telah mengarahkan anak kapalnya untuk berlabuh di satu muara sungai. Kebetulan pula tempat kapal berlabuh tu adalah kampung asal nahkoda Tanggang. Jadi bila dah berlabuh ni, pada masa dan ketika tu, ada beberapa orang kampung yang ternampak. Mereka ni pilah cari rumah. Mak Daruma, kami tengok di muara sungai ada satu kapal berlabuh. Nampak macam Tanggang. Si ibu yang kehilangan anak kesayangannya ni pun tak kala mendengar berita sangat gembira, syukur kerana Allah telah mendengar doanya supaya anak dia kembali pada dia. Jadi Mak Daruma ni pun dengan hati yang sungguh gembira masaklah makanan kegemaran si Tanggang. Jadi lepas habis masak, dia pun bungkus-bungkus makanan bawa pi ke kapal tersebut. Bila sampai di kapal tersebut, anak kapal tak bagi naik. Tolonglah encik,
nahoda kapal itu anak saya. Jadi anak-anak kapal ni pun seolah-olah macam tak percaya. Mustahil lah nahoda kapal yang begitu gah seperti si Tanggang mempunyai ibu yang sungguh miskin. Mereka tak percaya. Mereka pergi tanya Tanggang. Nahoda Tanggang, ada satu perempuan tua yang ingin berjumpa dengan nahoda. Dia kata dia mak nahoda. Tanggang pun terkejut dengan bila anak kapal dia bagi tahu. Jadi untuk mengelak kekecohan, dia pun izinkanlah orang tua tu naik ke kapal dia. Ya, masa tu isterinya ada dengan dia. Jadi isterinya tanya, Kanda, betul ke perempuan tua yang buruk dan busuk ni emak Kanda? Tak mengaku. Dia kata mustahil lah perempuan tua yang busuk dan buruk ni emak Kanda. Kerana emak Kanda telah mati. Dan yang paling sedih sekali, makanan yang dibawa oleh mak dan rumah dilemparkan ke bawah. Jahat perlakuan si Tanggang tu. Bila diperlakukan macam tu, bila tak mengaku ibu, si Daruma sangat sedih. Dia tak sangka yang Tanggang akan berbuat macam tu. Tanggang pun mengarahkan anak kapal untuk bawa turun si Daruma dan menghalau si Daruma daripada situ. Jadi, dek kerana perasaan yang terlalu sedih, mak Daruma mengangkat kedua-dua tangannya dan berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah, kalau benarlah itu Tanggang anakku, kau tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Tiba-tiba angin kuat telah memukul kawasan tersebut. Bila angin kuat, ribut taufan berlaku, orang ramai lari bertempiaran untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba Tanggang sedar yang itu adalah kesilapan dia. Ini adalah balasan Tuhan kepada dia yang telah menghina dan memalukan ibu, mengandungkannya, melahirkannya, menyusukannya. Tapi pada waktu tu dah terlewat. Ketika ribut tu datang memukul kapal nahoda Tanggang, kapal tersebut pecah berderai. Maka musnahlah segala kekuasaan dan kekayaan si Tanggang. Dan akhirnya apabila telah reda ribut, didapati bahawa si Tanggang dan anak-anak kapalnya, isterinya, segala harta benda yang tersisa menjadi batu. Maka si ibu pun sedih melihatkan keadaan tersebut, tetapi nasib sudah menjadi bubur. Baik. Itu adalah cerita Tanggang yang menderhaka kepada ibunya. Ya, pengajaran yang dapat kita lihat dalam cerita Tanggang ni ialah apabila kita mendapat sesuatu kuasa, kita jangan mudah lupa diri dan kita sentiasa kena ingat dari mana asalnya kita ni. Ya. Dan yang kedua dan yang paling penting sekali, jangan menderhaka kepada ibu dan ayah kita, kerana mereka lah yang melahirkan, yang membesarkan kita, bersusah payah mendidik kita sehingga menjadi orang yang berguna. Apa yang boleh Mak Long nasihatkan anak-anak, kalau ada nasihat daripada mak dan ayah kita, patuhilah. Ya, jangan melawan. Kerana hanya dengan redha mak dan ayah, kita akan dikurniakan kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan dalam hidup. Baik, jadi itu saja cerita Mak Long untuk hari ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.